Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you kepada yang tengah tengok video ni. Okay, sekarang ni kita nak buat just shortcut cara mana kita nak buat closing. Okay, untuk mulaan yang mana yang sebelum ni kita tahu, kita akan buat, kita perlu install WhatsApp business kan, business WhatsApp. Sebab WhatsApp business ni banyak manfaat dia. Lagi satu dari segi greeting, iaitu bila orang PM masuk terus kita ambil respon dengan soalan yang kita akan letak pada di greeting itulah. Okay, secondly, kita boleh buat label. Okay, kita boleh labelkan semua ada ni customer baru, prospek kita ke ataupun yang dah bank in ke, kita boleh buat label. Lepas tu dia ada shortcut. Shortcut ni kita tak perlu nak type panjang-panjang, kita just follow step. Kita buat shortcut ni, kita hantar. Memang sangat-sangat memudahkan kerja lah. Lepas tu catalog. Dalam WhatsApp business dia ada catalog, tapi catalog saya malah nak masuk sebab bagi saya tak apa nak penting sangat. Alright. Okay, cara step closing. Okay, bila PM tu masuk kita, bila PM masuk, dia akan keluar greeting kan. Selalunya kita akan tinggal nama. Ada certain time yang diorang reply beritahu nama. Contoh Tuan Aziz, contoh Aziz, ataupun Aaron, contoh bubuh bila kan, Aaron contoh bubuh. Okay, kadang-kadang dia tak reply. Kadang-kadang bila kita minta dia respon untuk bagi nama, dia tak reply pun bagi nama. Dia just tinggal blue tick saja. Sebab apa? Mungkin sebab tu dia tengah buat ajar ke, mungkin dia tak perasan, mungkin dia tengah kalut-kalut kan. Jadi kita boleh buat bila dia bagi respon nama, okey lah, contoh dia pun nama Aziz, okey, tak apa. Kalau dia tak bagi nama, untuk yang saya punya step saya lebih suka hampa buat voice dengan panggilan abang. Sebab saya dah try tuan, saya pernah try tuan, contoh Tuan Icik kan. Lepas tu kadang-kadang saya panggil nama Tuan Aziz contoh. Tapi untuk produk ni, untuk produk jamu ni, rating close rate yang paling tinggi lah bila kita panggil nama abang. Gitu. Dia bukan kata kita nak ni apa, dah. Memang di segi closing ni adalah satu psikologi. Macam mana kita nak attract, kita nak bagi klien give attention pada apa yang kita nak bagi tahu. Sebab tu saya lebih suka pakai, untuk tim saya lebih suka untuk pakai, untuk kita panggil depan ni abang. Sebab lagi abang ke bos ke, sebab apa? Bos kurang sikit, abang okey. Sebab apa? Sebab dia rasa macam close dengan kita tau. Dia rasa macam rapat dengan kita, sedangkan dia tak pernah kenal kita. Lagi satu pula, sebab apa nama, mungkin orang tua kan, bila dengar orang muda panggil abang, dia cayak sikit kan. Contoh macam tu lah kan. Okay, jadi bila next step yang tu, okay, bila dah bagi respon, contoh dah bagi respon nama dia, okay, masa tu untuk yang first, saya prefer untuk tim saya type dulu, typing. Sebab saya nak tengok step. Tapi kalau dah nanti ke depan dah faham, bukan saya tak bagi type, ada certain part yang kita kena type, ada certain part yang kalau kita bagi voice, dia punya respon dia lagi tinggi lah. Lepas dia bagi nama, lepas dia bagi kita nama, okay, kita cakap dah, boleh tak abang kalau saya nak share dulu testimoni produk ni. Buat voice, tekan cakap, abang boleh tak kalau saya nak share dulu testimoni produk ni. Lepas tu type kat bawah, boleh tak tanda soal. Sebab apa? Di segi closing, apa sebab yang contoh orang yang buat bisnes, dia orang selalu klien tinggal blue tick, sebab tak ada soalan. Kita sebenarnya dari segi step closing, kita kena buat soalan untuk
untuk dia orang ni jangan fikir sangat. Bukan jangan fikir, kita nak depa fikir dengan depa respon dengan kita. Jadi kita perlu bagi soalan. Tak kisahlah soalan yang macam mana. Contoh macam abang daripada mana? Abang daripada mana? Abang nama apa? Apa tu? Apa nama? Ada lagi lah. Nantilah tu saya cerita. Jadi lepas dia bagi nama, kita buat voice. Abang boleh tak kalau saya nak share? Kalau saya lah, saya lebih suka pakai contoh nama Linda lah, contoh macam Lin kan, Linda. Abang boleh tak kalau Linda share dulu testimoni produk ni? Lepas tu type boleh tak? Okay. Lepas dia cakap boleh, baru kita bagi testimoni. Kita buat satu benda, kita post satu benda, kita tanya soalan. Jangan bagi, jangan. Sebab bila kita bagi, kita tak ada respon daripada dia, benda tu akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan macam tu lah. Benda tu akan depa buat tak tahu ya. Sebab tu kita kena step by step bagi depa respon sesuatu. Tak boleh bila kita tanya sekian, bila tak ada respon kita hantar testimoni. Lepas tu kita hantar harga. Lepas tu kita hantar apa nama khasiat apa semua kan. Benda tu sebenarnya dia masuk dalam telinga ni, keluar dengan tu. Dia tak ada efek pun. Yang paling penting kita nak akan respon. Jadi lepas kita tanya boleh tak, selalunya dia akan kata boleh. Bila boleh, baru kita bagi testimoni. Kita bagi gambar testimoni dengan ayat, saya dah bagi tu, nanti saya explain mana yang ayat tu. Okey, bagi ayat tu. Bila lepas kita bagi, selalunya saya akan explain pakai voice. Bila kita bagi testimoni, kita perlu explain guna voice. Macam mana cara kita nak cakap? Point ni, dengar betul-betul. Point yang paling cun lah untuk kita pakai adalah abang, produk ni 100% adalah herba. 100% herba, tak ada bahan kimikal. Benda ni bahan semula jadi produk warisan ramuan dia ni, ramuan dia ni daripada resepi turun-temurun. Dan begitu kita dah ada ramai klien yang dah makan guna jamu ni, dan dia punya efek dia memang sangat-sangat berkesan lah. Begitu dah, untuk dari segi panjang, dari segi lebar, dari segi tahan lama. Mostly saya punya klien bagi feedback yang sangat-sangat positif. Yang berumur 7, begitu dah. Saya pernah dapat klien yang umur 77. Yang umur 77 bila dia makan jamu ni pun memang padu. Tambah-tambah kalau yang muda-muda ni makan, memang lagi padu. Lepas tu lepas kita buat voice tu kan, kita type pula. Kita buat soalan dia. Lepas kita bagi, kita kena buat soalan. Itu step lah. Kita buat soalan. Abang nak tak try dulu? Bila kita cakap, bila kita tulis, abang nak tak try dulu? Bila kita tulis macam tu, selalunya dia akan terus tanya harga. Masa tanya harga, baru kita bagi harga. Bila kita bagi harga pula, lepas kita bagi yang template yang harga tu, okey. Kalau saya lah, saya akan buat voice lagi. Saya orang lelaki, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke apa, dia lebih suka dengar perkataan jimat. Jimat ni dia memang sangat-sangat suka. Beritahu dia lepas bagi harga, beritahu dia, abang, dalam jamu ni, satu botol ni ada 10 biji. Tapi 10 biji ni bukanlah hari-hari kita makan. Satu biji ni tahan 4 ke 5 hari. Kiranya cara penggunaan dia, kira makan satu biji, kena tunggu lagi 4 ataupun 5 hari baru kita makan. Jadi, tapi begitu ada, kalau kata 3-4 kali penggunaan, tentu lagi 3 biji, 4 biji makan, tiba-tiba abang dah rasa okey, dah rasa nampak perubahan dah. Jadi abang bolehlah makan
ikut selang-selang, bagi selang jarak. Maksud tu dalam seminggu, 2 minggu, seminggu ataupun 2 minggu baru abang makan 1 biji. Jadi jimat lah satu botol tu 10 biji tu boleh tahan 2 ke 3 bulan. Begitu tu. Jadi kalau ikut harga ni cuma RM60 bang, tapi kalau abang ambil yang combo begitu, abang ambil combo 2, abang jimat RM20. RM60 ni sekali postage ni dah. Kita ada. Jadi sekali dengan postage. Kalau RM60 ni kadang-kadang, kalau RM60 3 bulan, maksud kata sehari-hari tu berapa ringgit yang kita spend. Maksud kata kita spend sehari RM1 je untuk kita punya kesihatan kelakian kita kan. Begitu tu. Memang tak rugi bang. Sebab memang sangat-sangat berpatutan, dan keberkesanan itu saya berani garanti. Kita bagi garanti dah bang. Satu lagi benda, orang suka garanti. Kita bagi garanti dah. Abang, saya berani garanti kat abang. Memang lepas ni abang akan bagi feedback ke saya. Lepas ni saya akan tanya, saya akan, kalau lepas abang beli, saya akan minta testimoni pada abang, dan saya berani confirm abang mesti akan bagi feedback yang sangat-sangat terbaik. Gitu. Lepas tu seluruhnya dia akan kata okay, my number account. Okay. Bila number account ni memang kiranya untuk kalau setengah-setengah orang, setengah klien, dia terus akan bagi, waktu dia mula-mula PM, dia terus akan tanya harga. Okay. Kesilapan kita adalah kita terus bagi harga. Kita bukan nak kata benda tu salah. Kita boleh bagi harga terus, tapi kita perlu ada cara untuk nak counter dia. Bila lepas kita bagi harga, perlu ada cara untuk kita nak counter dia. Tapi seelok-eloknya, sebaik-baiknya, bila mereka tanya harga, jangan beritahu lagi harga. Jangan beritahu. Harga ni adalah bila mana 20% closing, kiranya lagi 20% untuk kita nak closing tu kan. Lagi 20% nak siap, barulah kita bagi harga. Harga ni yang buah-buah lah dah. Okey. Di segi apa tadi aku cakap? Apa nama? Harga. Blur. Apa nak cakap ni? Betul, kalau orang tanya harga tu jangan terus bagi. Kalau depa paksa juga bagi tahu depa, abang kata saya perlu tahu dulu apa masalah abang, dan saya perlu, ataupun abang saya perlu cerita dulu bang khasiat benda ni kat abang, sebab saya nak tengok benda ni sesuai tak dengan abang. Kalau tak sesuai dengan abang, saya tak boleh jual. Begitu dah. Saya takkan jual dekat abang, walaupun beli RM5 pun saya takkan jual dekat abang. Lepas tu buat soalan. Boleh tak saya nak share testimoni dulu untuk abang? Selalunya dia orang akan kata boleh. Selalunya. Lepas tu barulah kita ikut step tu. Kerana lepas dia kata setuju dengan harga sekian-sekian, kita bagi nama akaun semua kan. Okay, settle. Number account tu kira lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang part number account ni, nanti saya akan tunjuk dekat Lin cara kita nak suruh dia buat satu benda, tapi kita nak suruh dia buat tapi dalam minda separa sedar dia. Dia tak tahu sebenarnya kita tengah psycho dalam minda separa sedar. Ada cara benda tu. Jadi tak apa. Bagi siapa-siapa yang baru yang tak berjumpa depan-depan, macam saya tak sempat untuk nak buat coaching, tak apa. Nanti kita akan buat lakonan yang konon-kononnya ni saya adalah klien dan saya nak tengok macam mana hampa punya step. Okey, yang tu saja sekarang. Lepas pada ni kita akan buat cara yang lebih detail lah. Ini just secara roughly lah di segi cara untuk kita nak closing. Okay, right. Assalamualaikum.